Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita bertemu sekali lagi di page Bakit Helwa Telekom Malaysia, dan juga di page-page yang lain yang kita turut sama menyiarkan, termasuklah di FB Ustaz Ahmad Hashimi. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Pada hari ini kita dapat bertemu dalam 2 harilah sebelum datangnya Ramadan. Jadi sekarang ni memang antara sunnah yang kita kena buat ialah untuk memberikan khabar gembira kepada manusia tentang kedatangan Ramadan. Jadi menjadi satu sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Ramadan nak datang ni kita cerita Ramadan. Tapi yang kita cerita tentang Ramadan ni, kita mesti fokus bahawa apa yang kita nak cerita ni ialah berkaitan dengan isi dan intinya Ramadan. Kerana sebahagian daripada masyarakat bila datangnya Ramadan, dia skip inti Ramadan. Kegembiraan dia ialah pada apa yang datang selepas Ramadan, which is Syawal lah. So dia ingat cerita bila datang Ramadan kita nak raya. Dia dah tempah baju raya, tempah kuih raya, tempah makan raya, macam-macam lah. So ada orang gembiranya datang Ramadan disebabkan hari raya. Tapi hari yang orang beriman, termasuklah apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, bila datang Ramadan, kita gembira kerana Ramadan itu sendiri. Kerana apa yang ada dalam Ramadan daripada keberkatan, rahmat, kasih sayang, gandaan pahala yang terlalu agung bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia bergembira dengan Ramadan dengan sifat yang sangat-sangat istimewa. Dan kita ingat ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Ayat ini sering kita ulang, kita nak didik hati kita juga bahawa hari ini kita bergembira, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bergembiralah dalam hidup apabila kita dapat redha Allah. Bergembiralah dalam hidup apabila kita mendapat rahmat dari Allah. Dan kita nak didik hati kita nak didik jiwa kita, nak latih anggota kita. Apa yang kita buat, insya-Allah mudah-mudahan mendapat rahmat dan redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ramadan adalah bulan yang sangat luas kelebihan, keampunan, dan apa yang ada dalam Ramadan lebih daripada cukup untuk kita menjadi seorang yang begitu gembira dengan rahmat Allah. So apa yang kita nak bincang pada pagi ni atau tengah hari ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu aspek daripada aspek Ramadan ni datang adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa kita. Menyucikan jiwa kita. Kerana penyucian jiwa ni, penyucian jiwa ni salah satu daripada tujuan utama agama. Syariat ni datang untuk menyucikan jiwa kita daripada kekotoran. Syariat ni datang untuk menyucikan jiwa kita daripada perkara-perkara yang keji. Bahkan agama itu sendiri adalah penyucian jiwa. Cuma kalau ada orang kata penyucian jiwa dalam bentuk agama-agama lain pun dia duduk bermeditasi, kalau kita kata contoh duduk cuci, duduk fikir, duduk kata apa. Apakah itu penyucian jiwa yang ada dalam Islam? Dan apakah penyucian dalam agama lain sama dengan apa yang ada dalam agama Islam? Pastinya tidak. Penyucian kita bersifat tahap tinggi dan paling tinggi.
Dan ini yang kita nak bincangkan. Sebab kalau ada orang kata agama lain pun dia menyucikan jiwa, kita tengok akhlak dia baik dan seumpama dengannya, maka kita katakan bahawa sebenarnya konsep penyucian jiwa yang ada dalam Islam tak sama dengan penyucian jiwa yang ada pada agama lain. Mereka mungkin baik akhlak dia, mungkin baik budi pekertinya, tapi mereka hanya baik pada satu-satu sudut sahaja. Sedangkan penyucian jiwa dalam Islam adalah penyucian jiwa yang menyeluruh. Bukan sahaja pada kemanusiaan, bukan sahaja pada kejiranan, bukan sahaja dalam hubungan keluarga, malah yang lebih agung lagi adalah penyucian jiwa antara dia dengan Tuhannya. Sebab itu kalau kita perhatikan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila datang bulan Ramadan, hubungan dia dengan Allah jadi baik. Hubungan dia dengan sahabat-sahabat dia jadi baik. Hubungan dia dengan masyarakat jadi baik. Hubungan dia dengan ahli keluarga dia jadi baik. Bahkan hubungan dia dengan dirinya sendiri pun dia jadi baik. Sebab level penyucian jiwa yang ada dalam Islam adalah penyucian jiwa yang sangat tinggi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita cerita tentang Ramadan, agama itu sendiri sebenarnya datang untuk menyucikan jiwa kita. Mana dalil dia? Buktinya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nazi'at yang pertama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa pergi jumpa dengan Firaun. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa kepada Firaun, kerana Firaun telah melampaui batas. Innahu tagha. Tagha ni taghutlah. Faqul, katakanlah wahai Musa kepada Firaun, hal laka ila an tazakka. Apakah kamu nak menyucikan dirimu? Tujuan Nabi Musa pergi jumpa Firaun adalah untuk ajak Firaun menyucikan dirinya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku bagi petunjuk kepada kamu untuk mencari redha Tuhanmu atau untuk pergi kepada Tuhanmu, dan kamu akan jadi rasa takut kepada Tuhan. So adanya unsur hidayah dalam tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa dalam agama bukan sekadar jiwa tu suci dan tenang, tapi ada unsur hidayah, ada unsur khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 164, di mana Allah Taala kata apa? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan anugerah kurnianya kepada orang-orang mukminin. Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutuskan seorang rasul dari kalangan mereka. Tujuan apa rasul itu datang? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Membacakan ayat-ayat Tuhannya kepada mereka dan menyucikan mereka. Maka tazkiyah bermaksud sucikan mereka. Nabi datang untuk menyucikan kita. Tujuan lagi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga hikmah. Dalam ayat ini, penyucian jiwa dikaitkan pula dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu saya katakan tadi, penyucian jiwa dalam Islam tak sama dengan orang lain hanya fikir, rasa dan sebagainya. Tapi penyucian jiwa dalam Al-Quran dalam Islam adalah berserta hidayah, adanya khasyah, adanya pembacaan kitab, adanya petunjuk dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan dia datang dengan panduan seorang Rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syams, kita baca, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Semua tu ayat-ayat sumpah yang Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Allah Ta'ala bersumpah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Telah berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Telah rugilah orang yang mengotorkannya. Apa dia? Jiwa. So, masalah penyucian jiwa ni memang ada dalam Islam dan menjadi antara keutamaan yang dibawa atau yang datang syariat membawanya. Sebab itu nak merasakan kemanisan iman dan nak masuk ke dalam syurga, mesti orang yang menyucikan jiwanya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila cerita tentang syurga, okey, Allah Taala kata apa? Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ayat 76. Ayat 76 dalam surah Taha. Surah Taha. Kalau siapa yang nak tanda, dia tanda. Surah Taha ayat 76. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. So Islam memang datang untuk menyucikan hati. Tapi dengan apa? Dengan hidayah, dengan panduan dari Quran, dengan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penyucian jiwa dalam kesegenap aspek. Hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan keluarga, hubungan dia dengan diri sendiri, hubungan dia dengan masyarakat, hubungan dia dengan rakan-rakan dia, hubungan dia dengan manusia, hubungan dia dengan makhluk-makhluk lain, pokok, binatang, haiwan-haiwan, semua sekali. Tazkiyatun nafs menyeluruh dalam Ramadan. Kalau kita dengan masyarakat, hubungan dengan orang kaya, hubungan dengan orang miskin, hubungan dengan faqir, hubungan macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan, pakej yang sangat indah untuk menyucikan jiwa. Sebab tu hari ni kita nak bincang tajuk penyucian jiwa dalam Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apabila kita perhatikan ayat Quran, menyucikan jiwa dalam Ramadan, menyucikan jiwa secara umumnya, berlaku dengan dua perkara. Pertama, membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa. Yang kedua, menyucikan diri menambah dengan kebaikan-kebaikan pahala. So kita suci dengan dua benda. Pertama, bahasa kita mudahlah. Seorang tu nak bersih macam mana, nak bersih macam mana, lepas tu dia buang kotoran-kotoran. Yang kedua, dia pakai minyak wangi. Mudah. Mudah tak tuan-tuan? Nak berfaham? Mudah tak mudah? Kita ni nak jadi bersih, ada dua cara. Pertama, tahap bersih ialah kita sucikan diri dari kotoran. Itu dah bersih dah. Bersih dah tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi bagi orang yang mulia, dia tambah lagi dengan haruman-haruman. Waktu dia bersihkan diri dia cuci saja. Ada yang tak pakai sabun. Ada tak? Bersih. Dia tak pakai sabun. Lepas mandi, hilang kotoran. Tapi wangi tak? Belum lagi. Bersih saja. Tapi ada orang, bila dia bersihkan diri, dia pakai pula minyak wangi. Sabun dia tak ada haruman. Dia pakai sabun lagi. Dia pakai shampoo lagi. Dia pakai, lepas habis tu bersih, dia spray lagi, spray. Dia keluar dengan
Awak panggil bersih tubuh. Soalnya macam mana Pak kalau jiwa kita macam mana kita nak sucikan dia dan macam mana kita nak wangikan dia? Ramadan lah tempatnya. Ramadan tuan-tuan, Ramadan. Memang Ramadan tempat penyucian jiwa. Okey, hari ni kita nak kupas berkaitan topik penyucian jiwa dalam Ramadan ni pada sudut yang bagaimana. So saya nak sekali lagi saya bagi faham, sucikan jiwa dengan dua perkara. Pertama, tathhir, bahasa Arab sebut. Tathhir ni menyucikan, membersihkan dari kotoran. Yang kedua, perkataan tazkiyah tu sendiri menunjukkan an-nama, iaitu menambah kebaikan. So kalau tadi analogi saya mandi, bersihkan tubuh dan sabun guna minyak wangi, sabun wangi, dalam Ramadan, dalam penyucian hati kita, pertama kita bersihkan diri dari dosa-dosa. Yang kedua, kita tambah lagi kesucian jiwa dengan amalan-amalan ketaatan dan naik nilai seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay, boleh faham tuan-tuan? Ya, puan-puan yang dirahmati Allah, kerana itu dalam Ramadan adanya keampunan, dalam Ramadan ada juga gandaan pahala. So dua tu, menyucikan dari dosa dengan keampunan Allah dan menambah darjat kedudukan dengan gandaan pahala yang berlipat kali ganda. So inilah yang ada dalam Ramadan. Baik. So apa kaitan dengan Ramadan dan apa yang Ramadan bawa package ni? Dia adalah satu peluang yang sangat luas, sangat besar untuk kita menyucikan jiwa dan diri kita daripada dalam bulan Ramadan. Okey. Pertama, Ramadan ataupun berpuasa ni menyucikan jiwa dari sudut dari sudut apa? Dari sudut penyucian jiwa dari sudut sebelum daripada tu. Menyucikan jiwa ni, siapa yang sebenarnya boleh kata jiwa tu suci? Seorang dia kata aku jiwa halus, bersih, jiwa lembut. La ilaha illallah. Memanglah jiwa dia lembut, suka nangis. Tengok cerita Hindustan pun nangis. Tengok cerita Korea pun nangis. Yang lagi dahsyat tengok cerita Melayu pun nangis. Kalau cerita Melayu pun nangis, memang lembut betul jiwa dia tu. Jiwa yang lembut ni tuan-tuan, bukan bererti jiwa yang bersih lagi. Ada orang mudah touching, tapi dia touching dalam drama. Bila tengok movie, bila tengok tu, bila baca Quran, hati dia tak touching. So apakah jiwa itu yang sebenarnya yang dimaksudkan jiwa yang bersih? Saya nak petik satu ayat Quran untuk tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka? Kata Allah, balillahu yuzakki man yasha. Yang sebenarnya yang menyucikan diri dan menyucikan jiwa orang ni adalah Allah. So kalau kita nak penyucian jiwa, sebenarnya bukan soal touching tak touching. Dalam agama ni, penyucian jiwa ni berkait dengan bagaimana kita dengan Allah. Kerana Allah lah yang menyucikan jiwa kita. Yang menyucikan jiwa ni Allah. So, yang membersihkan kotoran diri daripada kotoran dosa juga Allah. Yang memberikan pahala juga Allah. Sebab tu pada sudut agama lain, dia boleh kata hati dia bersih, hati dia lembut. Tapi bolehkah dia suci daripada dosa? Tak boleh. Macam mana dia nak suci daripada dosa sedangkan dia melakukan kesyirikan kepada Allah? Itu adalah sebesar-besar kotoran yang dia pikul. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Dia mikul
najis kesyirikan paling besar sekali. So, kalau kita kata penyucian jiwa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di sisi Islam dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang nak menyucikan jiwa ni sebenarnya dia kena pergi kepada Allah. Kalau dia tak pergi kepada Allah, selamanya dia tak akan suci jiwa dia. Hari ni dia rasa dia suci, tapi kalau dia mati, dia akan tengok kotoran jiwa dia terlalu banyak. Yang kita bimbang, dia tak sental pun. Dia letak minyak spray. Dia ingat nampak macam bersih, tapi sebenarnya kotor. Ataupun jenis orang malas ni, dia sapu-sapu tepi, sapu-sapu dia tak buang pun sampah tu kat atas sampah. Dia sapu-sapu letak bawah kapet, letak bawah sofa, letak bawah meja. Nampak rumah bersih. Angkat-angkat tengok penuh dengan kotoran. Orang yang sebenar-benarnya bersih ialah orang yang dia menyucikan dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Tuhannya. Orang yang non-Muslim tak akan dapat nikmat ni. Dia rasa ketenangan, which is sebenarnya ketenangan yang ada pada dia bukanlah ketenangan yang hakiki. Bila dia mati, dia akan dapati kotoran dia sangat banyak dan kebaikan yang dia buat tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita perlu kembali kepada paksi yang utama, iaitulah soal penyucian jiwa dengan Allah Tuhan pencipta kita. Okey? So datanglah Ramadan untuk menyucikan dia. Di mana kaedah penyucian jiwa dalam Ramadan? Okey, pertama sekali Allah Taala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama sekali Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Penyucian jiwa pertama dalam Ramadan adalah penyerahan diri kepada Allah. Bila kita puasa Ramadan ni sebenarnya kita latih diri kita untuk tunduk kepada Tuhan. Ini penyucian nombor 1 sekali. Okey? Bila datang Ramadan, kita ingat kat siapa? Kita ingat kat siapa? Jangan ingat Ramadan, tuan-tuan. Jangan ingat Ramadan. Nombor 1 sekali ialah Tuhan yang telah memuliakan Ramadan. Ini yang penting. Pagi tadi saya tengok satu video, ada seorang budak mana dah. Dia buat video TikTok. Sampai dekat saya, orang duk share. Dia kata apa? Apa dia tadi saya? Barakahmu ku nanti. Oh Ramadan. Ya Ramadan. Oh nasyid dia sedapnya. Apa tu? Wahai Ramadan, keberkatanmu ku nanti, musibahku diangkat. Mana? Seolah-olah dia berdoa kepada Ramadan. La ilaha illallah. Ramadan ni dia tidak mampu memberikan manfaat kepada sesiapa pun kalau kerana dia adalah Ramadan. Sebaliknya Ramadan adalah bulan yang Allah, Tuhan empunya Ramadan, dan Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan pencipta sekalian alam, kerana Tuhanlah telah merahmati Ramadan dan mencintai Ramadan, menurunkan rahmatnya dalam Ramadan. Yang agung dalam Ramadan bukan Ramadan tu sebagai wadah, tapi kerana Allah, Tuhannya Ramadan yang telah memuliakan dia. Penyucian jiwa yang paling utama yang kita kena cek dalam Ramadan ialah kita mengagungkan Tuhannya Ramadan. Okey? Jangan kita doa, wahai Ramadan, angkatlah musibahku. Salah. Jangan kata, wahai Ramadan, ku nantikan keberkatanmu dan ku harapkan engkau ampunkan dosa-dosaku. Jangan kata macam tu. Ramadan bukan kiblatnya. Ramadan bukan tempatnya kita bermohon. Sebaliknya Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa dan bermohon kepada Tuhan Ramadan, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Penyucian jiwa ni paling penting. Menjaga tauhid kepada Allah sepanjang Ramadan. Okey? Kalau kita nak agungkan Lailatul Qadar, bukan kerana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau malam tu tidak ada apa-apanya pada malam Lailatul Qadar. Seandainya Tuhannya Ramadan tidak memuliakan dia. Yang kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Siapa yang kata sehingga kita rasa Lailatul Qadar tu sangat istimewa? Kerana Tuhannya Ramadan yang berkata, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami yang menurunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar. Kami di sini siapa? Allah, pemilik alam semesta. Dialah yang memuliakan Ramadan. Dialah yang memuliakan Lailatul Qadar. Dialah yang menyucikan jiwa manusia. Dia yang memberikan keampunan. Dialah yang menggandakan pahala. Dialah Allah yang rahmat dan kemuliaannya kita impikan, dan rahmat dan keberkatan darinya kita harapkan. Allah. Penyucian jiwa yang pertama dalam Ramadan ialah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiki iman kita. Sebab Allah Ta'ala seru kita, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Bila datang Ramadan, Ramadan adalah bulan kegembiraan bagi orang yang beriman. Kenapa? Kerana Allah telah memuliakan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, Ramadan datang menyucikan jiwa daripada sudut maksud berpuasa itu sendiri. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Takwa ni maksud apa? Takwa ni agar kamu selamat. Ittiqa, bagaimana? Kan ketakwa ni an taj'ala bainaka wa baina iqabillah azabillahi wiqayah. Kamu menjadikan dirimu dan azab Allah benteng. Jadi bila datang puasa ni, Nabi SAW kata puasa ni benteng. So bila kita membentengkan diri daripada azab api neraka, so di situlah penyucian jiwa yang kita harapkan. Maksud daripada puasa adalah membentengkan diri dari perkara-perkara yang Allah tak suka. Kita tak nak dalam diri kita ni ada benda yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi dengan puasa, syahwat kita terjaga. Dengan puasa, angan-angan kita, khayalan yang buruk-buruk, yang lucuh dan sebagainya, tersekat. Kita menyucikan jiwa kita daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala benci. Dan kita jadikan antara diri kita dengan azab Allah itu adanya dinding dan benteng. Okey. Yang ketiga, puasa ni melatih kita untuk imtithal, untuk patuh dan taat kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Mana sudut yang kita kena fikir, nak suruh faham? Kerana dalam Ramadan ni kita ajar diri untuk tinggalkan apa yang sebelumnya haram. Tinggal apa yang sebelumnya halal. Makan minum halal. Kopi ni, kita minum kopi ni. Kopi. Saya dah mengantuk dah. Tadi saya mengantuk, dia beli kopi. Lepas saya minum kopi, saya tak mengantuk, dia pula mengantuk saya. Tadi dia beli coklat. Nah. Ni kita minum kopi. Hari ni boleh tunjuk lah. Lusa tak boleh tunjuk dah. Apa yang kita sebut dengan contoh dah? Kopi ni halal untuk kita minum. Ni, saya contoh real. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ni hari ni saya boleh minum. Pasal hari ni bulan Syakban. Kopi yang sama, kalau saya beli lusa, minum masa ni, tengah-tengah kuliah, orang kata, Ustaz ni apa Ustaz? Apa ni Ustaz? Minum tengah Ramadan. Saya kata kopi ni halal. Memanglah halal. Tapi pada bulan Ramadan, Allah latih kita meninggalkan yang halal kerana Allah. Lantas bagaimana hubungan kita dengan apa yang Allah haramkan secara total?
Zina halal ke haram? Haram sepanjang masa. Judi halal ke haram? Haram sepanjang masa. Tak tutup aurat halal ke haram? Haram sepanjang masa. Isap rokok halal ke haram? Haram sepanjang masa. So kalau kita boleh latih tak minum benda halal di siang hari Ramadan, maka sepatutnya kita dengan latihan itu kita mampu meninggalkan yang haram yang Allah haramkan sepanjang masa. So inilah penyucian jiwa yang ketiga. Setelah daripada tauhid, setelah daripada menyelamatkan diri daripada azab Allah, itulah yang ketiga, melatih diri untuk kita ni taat kepada Allah. Padahal benda tu halal, tapi rela kita tak minum pada siang hari. Padahal ada je, boleh je minum. Tapi kita tak makan, kita tak minum kerana Allah telah melarang kita makan dan minum di siang harinya Ramadan. Nak makan mana malik, makanlah sepuas-puasnya, tak ada masalah. So kita makan malam, makan. Siang tak makan. Apa yang menyebabkan hati kita tak makan dan jiwa kita tak makan di siang hari? Kerana jiwa kita dilatih untuk taat kepada Allah. So ini tarbiyah Ramadan. Menyucikan diri daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih daripada itu, latihan ketaatan kepada Allah dalam Ramadan bersifat apa? Tersembunyi dan bersifat, kalau kita gunakan, ikhlas lah. Sebab puasa-puasa ni tak ada orang tahu. Kita, kalau seorang budak lah, kita tak katalah orang tua, malu pula nak jaga contoh orang tua, tapi kalau budak lah kita kata, kerana ada padanya latihan puasa, dia masuk tandas, dia tutup pintu tandas, dia dahaga ni, dia mandi pada petang tu. Pasal kan terlalu panas, terlalu dahaga dia panas. Padahal sambil dia tuang air tu, air kolah tu boleh minum. Sejuk je air kolah tu. Tapi bila dia mandi, dia tak minum walau seteguk air. Kerana dirinya dilatih untuk taat kepada Allah walaupun dia dekat dalam keadaan bersendirian. Apa yang menghalang dia tengah-tengah dia mandi tu, tengah Ramadan ni, petang dah ni, tengah Ramadan mandi, sejuknya air naik atas kepala. Padahal air tu dah lalu dah. Air tu lalu kat hidung dia, air tu lalu kat mulut dia. Kalau dia buka mulut dia, bahkan dia dah kumur dah pun. Kumur, air tu dah masuk mulut dia. Tapi apa yang menghalang dia telan air tu? Imtithal, ketaatan kepada Allah. Padahal masa tu dia bersendirian dalam bilik air. Dia dah kunci pintu, orang tak nampak. Hanya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lebih berat lagi mungkin, tiba-tiba dia masuk dalam bilik dia, ada gula-gula yang dia dah simpan sebelum Ramadan tertinggal, tak makan lagi. Mungkin buka peti sejuk, ada air-air yang sedap. Air kopi ke, air teh ke, air apa-apa pun. Air lai cikang ke tak lai cikang semua. Ataupun yang semalam punya tak habis buka puasa. Buka peti tengah hari. Oh, tak ada orang dekat dapur ni. Dia seorang je. Dia pun telan air. Sedapnya. Tapi dia tak ambil walau seteguk. Orang tak ada ni. Inilah tarbiyah puasa. Nak menyucikan jiwa agar kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan fikirlah. Betapa Ramadan datang nak latih kita untuk taat kepada Allah. Padahal perkara tu bukan haram. Rumah kita tak ada arak pun. Yang ada air soya, air cikang, tebu, tembikai, macam-macam. Tapi kita tak minum kerana Allah. Tarbiyah diri, tarbiyah jaga. Dan anak-anak kita kena latih. Awak tak puasa bukan sebab tak boleh makan. Awak tak puasa kerana awak nak taat kepada Tuhan yang tak bagi awak makan. Latih diri untuk bertakwa, latih diri untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Ramadan. Dan keikhlasan melalui puasa lebih besar berbanding pada benda lain. Kerana benda lain solat ke apa orang nampak, tapi puasa tak. Puasa ni dia melatih diri dengan ikhlas.
Sebab tu dia berkait dengan iman. Nabi SAW kata, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ya salam, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lepas. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puasa melatih diri untuk menambahkan rasa takut kepada Allah apabila waktu bersendirian. Ini sama yang kita sebut tadi. Okey? Jadi bila dalam keadaan orang yang berpuasa ni kan, dia ada satu perasaan Allah senantiasa tengok dia. Betul tak? Orang yang berpuasa, orang yang puasa dia akan rasa macam kalau aku, dia macam satu sifat jujur pada diri dia. Macam orang main paintball, kena tembok, dia angkat tangan. Orang yang mana bila kalau main bola, kena tangan dia sikit, dia angkat tangan. Dia angkat tangan, bukan orang lain. Betul tak? Orang puasa ni kan, bila dia minum, dia ada perasaan, dia rasa dia malu nak mengaku dia puasa. Allah latih diri orang puasa tu macam tu. Kalau dia tiba-tiba tak puasa, kalau hati dia bersih, dia malu nak pergi duduk tempat orang buka puasa. Dia malu. Melainkan orang memang muka tak malu betul lah. Tapi kalau orang tu jujur, dia dilatih. Allah Subhanahu Wa Taala latih dia. Allah melatih seorang itu ada khasyah, sifat takut. Sifat takut kepada Allah andai dia tak berpuasa di siang hari Ramadan. Okay. Kemudian yang seterusnya, puasa juga melatih diri untuk sabar. Ini antara sebab-sebab penyucian jiwa. Kerana sabar, kita tahu semua sabar ada 3. Sabar dalam musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga paling tinggi, sabar dalam ketaatan. Nak puasa kena sabar tak? Nak puasa kena sabar. Sebab itu pahala bagi orang yang berpuasa lebih besar daripada pahala orang berjihad. Lebih besar daripada pahala orang berjihad fi sabilillah. Okey. Yang seterusnya, saya tak tahu nombor berapa. Puasa ni dalam bab menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs, dia memadamkan api gelojak syahwat. Puasa tu sendiri, dalam penyucian jiwa, dia seorang tu, dia lebih iffah. Kalau tuan-tuan pernah dengar, iffah ni apa? Iffah. Iffah ni seorang yang menjaga kesucian diri. Macam anak dara lah, mudah-mudah anak dara. Anak dara ni dia sedang menjaga kesucian diri dia. Dia tak cakap benda-benda kotor. Dia tak pergi benda-benda yang mengarut. Dia tak benda yang sia-sia. Dia orang menjaga kehormatan diri. Dia panggil iffah. Dalam agama, jiwa kita juga perlu kepada iffah. Tak buat benda-benda yang mengotorkan jiwa. Seolah-olah orang tu kalau dia ni anak dara, tiba-tiba dia mengandung anak zina, dia telah menconteng arang di muka ibu bapa dia. Seolah gitu. So, jiwa kita juga perlu dijaga, kesucian dia. Jangan sampai kita tak jaga. Maka kesucian jiwa kita dijaga oleh antaranya ibadat puasa. Allah jaga kita melalui ibadat puasa. Karena tu Nabi SAW, dia ajar kalau anak muda tak mampu kahwin, puasa. Kenapa? Kerana puasa itu sendiri ada hubungan dengan mengawal gelojak jiwa. Mana dia? Nabi SAW kata, Nabi kata, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapa yang di kalangan kamu ni mampu untuk kahwin, maka kahwinlah. Orang muda mampu kahwin. Melainkan yang tak ada jodoh, macam mana kan? Tapi kalau ada mampu, kahwin. Kerana kahwin itu sunnah. Kahwin itu ibadah. Kahwin itu ketaatan kepada Allah. Dan kahwin itu
Nabi SAW kata, فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْبَصَرِ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Kerana kahwin itu lebih menundukkan pandangan dan kahwin itu lebih menjaga kemaluan. Bila dia kahwin, gelojak nafsu dia akan jadi tunduk. Bila dia kahwin, sehingga akhirnya jiwa dia akan jadi tenang. Banyaklah kelebihan. Memang agama suruh kita kahwin. Jadi siapa yang mampu kahwin, kahwin. Itu memang satu sunnah yang disyariatkan. Tapi kita tak nafikan ada orang yang tak mampu kahwin. Mungkin sebab kekangan harta, mungkin ada komitmen lain dalam kehidupan. Dia kena jaga mak ayah dia sakit. Mungkin dia macam-macam. Atau mungkin dia nak kahwin, harta dia ada, rumah dia ada, tapi dia tak ada jodoh. Belum ada jodoh yang bertandang. Okay? So bagi orang yang belum ada kesempatan, belum ada kemampuan untuk kahwin, Nabi SAW ajar kepada dia satu tips. Kata Nabi SAW, wa faman lam yastati' fa alaihi bis-siyam atau bis-shaum. Siapa yang tak mampu untuk berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Kerana sesungguhnya pada puasa itu adanya rawatan. Rawatan dia. Sehingga Imam Ibn Qayyim telah menyatakan, Nabi SAW telah menganjurkan kepada orang-orang muda yang tak mampu nak kahwin atau terhalang daripada perkahwinan dengan rawatan jiwa yang sangat-sangat mujarab, iaitulah berpuasa. Kerana puasa boleh menghentikan gelojak jiwa dan boleh menyempitkan salur-salur syahwat yang ada padanya, kerana syahwat itu menjadi kuat bila orang terlebih makan, dan kalau dia berpuasa, dia mengurangkan dan memberi kekuatan untuk bersabar. Nampak tak? So, ini juga antara bentuk penyucian jiwa. Boleh menghilangkan gelojak nafsu yang ada di dalam jiwa. Dengan apa? Dengan datangnya puasa. Kemudian, Ramadan ni datang juga dengan menyucikan diri dari sudut akhlak yang baik. Sopan santun. Sehingga Nabi SAW kata, kalau kamu sedang berpuasa, tiba-tiba orang caci kamu, orang maki kamu, so kamu kena kata apa? Inni saim, inni saim. Kena cakap apa? Aku berpuasa, aku puasa, aku puasa. Sehingga ulama sebut, kenapa Nabi ajar dua kali? Pertama, nak bagi tahu kepada orang tu, jangan, hendaklah kamu berhenti daripada mencaci kerana aku sedang berpuasa. Dan kita juga nak kata kepada diri aku, janganlah pula kamu membalas cacian itu kerana kamu juga sedang berpuasa. So, puasa ni melatih kita untuk jadi lebih sopan, lebih santun, lebih berakhlak. Kerana apa? Kerana tarbiyah yang ada dalam Ramadan itu sendiri. Kemudian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga datang dengan penyucian diri dari sifat bakhil dan juga kedekut. Sifat bakhil dan juga kedekut. Di mana Nabi SAW, memang Nabi ni orang baik sangat Nabi SAW. Dermawan yang ada pada Nabi sangat-sangat mulia. Tapi kata Ibnu Abbas, Nabi yang dah sedia bermurah tu, bila datang Ramadan, bertambah murahnya Nabi SAW. Bertambah kedermawanan yang ada pada Nabi SAW. Sebab tu dia melatih kita jadi lebih pemurah. Dan bersama dengan itu, Ramadan juga melatih kita untuk berkorban dan merasai perasaan menyelami jiwa orang yang miskin, orang yang kelaparan. Selama ni kita dok makan kenyang, ada orang senantiasa lapar. So bila kita puasa, kita akan rasa, oh macam ni rupanya. Kita tak boleh makan separuh hari, kita dah rasa memang gelabah dah. Ada orang tak makan hari-hari, tak makan hari-hari. Saya kongsikan banyak kali dah, ada orang dekat
Somalia ke mana? Sudan kata silap saya. Orang Afrika lah, dia tanya seorang syekh. Dia kata, Syekh, macam mana hukum kami berpuasa dalam keadaan kami tak ada makan dan minum? Tak ada makanan untuk bersahur, tak ada makanan untuk berbuka. Sehingga menangis. Syekh tu, pasal apa? Pasal kita sebenarnya nak latih, nak rasa Allahu Akbar. Ada orang tak makan, tak minum. Kita yang boleh makan, boleh minum ni, berapa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So puasa ni dia datang tarbiyah jiwa kita. Kamu selama ni duk makan, duk minum. Sekali makan berapa puluh-puluh ringgit ada. Saya kadang-kadang ada setengah hari, satu hari makan. Ajak kawan member makan. Sekali makan RM80. Dua orang makan. Makan apa sampai RM80? Tu kita makan. Ada kawan tu je pergi makan restoran. Restoran mana abang? Oh jenis high end punya. Satu pinggan 100 lebih. Allahu Akbar. Makan steak tu. Kalau tambah wagyu lagi. Oh ya. Orang miskin tak pernah rasa benda tu. Kita makan. So kita menyelami perasaan orang miskin dengan tak makan. Dan di syariat kita pula Allah suruh kita bayar zakat supaya orang miskin boleh merasai dan menyelami apa yang kita makan. Sebab tu dalam zakat fitrah ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tiap tahun saya ulang. Kalau ikut mazhab Syafi'i, zakat fitrah ni bayar dengan beras. Makan apa yang kita makan lah. Bahasa mudahnya, bayar dengan apa yang kita makan. Kerana Nabi SAW mensyariatkan supaya zakat fitrah dibayar dengan apa yang kita makan. Sebab apa? Sebab dia punya Ramadan ni kaitan dia dengan makanan tu sangat rapat. So hari berpuasa, kita latih diri kita tak makan seperti mana orang miskin tak makan. Dan pada hari raya, kita bagi dia makan apa yang kita makan. So dia makan beras yang kita makan beras mana? Masalah kita ni, kita makan beras elok, kita pergi bayar zakat dengan beras paling murah sekali. Kan kita ada, alhamdulillah, setelah banyak kali dakwah ni berlaku, akhirnya pihak berkuasa dah mula ambil zakat dengan nilaian yang tinggi. Dan kita harap orang miskin dapatlah kembali yang tinggi ni. Jangan collect je yang tinggi, bagi tak sama, bagi lebih kurang. Tapi tak apalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan kita semua. Kita bagi RM7 dulu lah untuk orang yang B40, RM14 untuk M40, RM21 untuk yang T20. Bahasa mudahnya saya kata, orang makan beras biasa, makan beras tempatan, bayar zakat dengan RM7. Orang makan beras import, dia makan RM14. Dia bayar zakat dengan RM14. Orang makan beras basmati, beras herboponi. Yang ni, sekilo dia banyak. Kita nak zakat ni 3 kilo lebih. 2 kilo lebih. Dekat-dekat dengan 3 kilo. Satu kadar gantang yang kita kena bayar zakat dengan beras tu, hampir 3 kilo. Nah, kalau kita bayar beras basmati, sekilo berapa? Betul dah lah. Zaman dulu, saya waktu jadi imam dulu, kita kempen lah. Terutamanya orang-orang Arab. Orang Arab ni, oleh kerana dia ni datang, mazhab Hambali ada, mazhab Maliki ada, mazhab Hanafi ada. Mazhab-mazhab ni berusaha untuk menepati sunnah lah. Dan mazhab Syafi'i sendiri pun kata wajib bayar zakat ni dengan beras. Melainkan pak kita ni, kita taklid kepada mazhab Hanafi, guna nilai tu. Tapi sebenarnya zaman dulu kita tolak dengan beras tu, orang mari bayar tu imam bawa beras. Bagi beras. Tapi oleh kerana sistem pengangkutan dan pengagihan tu berat, jadi lambat, jadi payah. Lama-lama beras tu duduk di rumah tu imam lama, nak boleh sampai ke tu imam pula kena hantar kepada majlis agama. Majlis agama pula nak kena agih-agih semua. Jadi proses tu menyebabkan kadang-kadang ada beras rosak tengah jalan, makan bubuk dan sebagainya. So apa yang dia buat ialah dia ambil mazhab Hanafi guna nilaian beras. Lepas tu bagi kepada orang miskin. Cuma kaedah pengagihan tu kadang-kadang masih lagi lah.
Kita kata sebaiknya zakat ni mesti sampai kepada orang miskin pada malam raya. Selepas akhir Ramadan, sebelum solat raya, supaya orang miskin boleh merasai kemanisan hari raya dengan makanan-makanan orang kaya. Itu antara hikmah yang ada dalam Ramadan. Okey. Jadi saya katakan sekali lagi, Ramadan melatih diri kita untuk menyelami perasaan orang miskin. Dan untuk bagi peluang kepada orang miskin merasai makanan orang kaya. So kita bayar zakat. Zaman dulu saya ambil dah zakat orang Arab kat ni. Ada datang bawa beras basmati. Betul, dia real beras. Ada bawa basmati yang satu pack 3 kilo ke berapa? Satu pack sekilo tu. Dia ada pack yang 5 kilo. Ada setengah tu bayar 5 kilo. Ada beras 5 kilo ni, 5 kilo dia bagi harga lebih kurang dalam RM50. Pack 5 kilo, RM52. Ada beras-beras, ada mari bawa beras Jepun. Beras mahal-mahal ni. So, bila saya bagi kepada orang miskin, dekat sini, dekat flat sini. Dia jawab macam mana? Ustaz, terima kasihlah Ustaz bagi saya beras tu. Saya seumur hidup tak pernah lagi makan beras. Beras ni, dia kata. Sedap sungguh, patutlah. Saya berasa, ya Allah, inilah hikmatnya. Kenapa Islam suruh kita bayar dengan zakat? Makanan orang kaya diberi kepada orang miskin. Kerana pada hari Ramadan kita latih diri kita, perut kita jadi perut orang miskin, maka pada hari raya perut orang miskin jadi perut kita. Dia makan apa yang kita makan. Okey? Dia bergembira dengan apa yang kita bagi kepada dia, pakaian, makanan, tapi utamanya ialah soal makanan. Ini antara hikmat penyucian jiwa yang ada dalam Ramadan. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Ramadan ini terakhir kita sebut, dia melatih diri kita untuk berlumba-lumba kepada kebaikan. Ramadan ni berlumbalah, melatih jiwa kita mengejar kebaikan. Kita tahu pahala berganda sini, kita kejar. Kita tahu pahala baca Quran banyak, kita kejar. Kita tahu malam Lailatul Qadar banyak pahala, kita kejar. Kita iktikaf lagi 10 akhir Ramadan kerana kita nak mengejar kemuliaan, rahmat dan keampunan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Dan inilah pendidikan Ramadan. Sehingga akhirnya bila kita dengar tawaran, offer daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tawaran keampunan, Allah bagi tawaran rahmat, Allah bagi tawaran gandaan pahala. So kita berlumba-lumba mencari apa yang Allah taala tawarkan. Ini latihan untuk jiwa kita. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah melatih diri kita dan Allah menyucikan diri kita dalam Ramadan ini dengan sebaiknya. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini memberi manfaat kepada kita dan kita mendapat rahmat, keampunan dari Allah Tuhannya Ramadan, dan kita bertakwa kepada Allah dalam Ramadan dan juga selepas daripada Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah daripada kekurangan saya, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada lagi kopi sikit lagi nak makan, nak minum. Hari ni boleh lagi minum. So, saya ucapkan untuk semua sahabat-sahabat kita di TM, Telekom Malaysia, seluruh tim kerja Bukit Helwa, dan saya juga mengucapkan semua rakan-rakan kita di page Ustaz Ahmad Hashimi, di page PMT dan di page mana-mana yang kita melihat live pada hari ini. Selamat berpuasa semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menerima daripada kita amalan kita di Ramadan kali ini dan juga Ramadan yang sebelumnya, dan insya-Allah pada Ramadan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.